Oktober baru saja berlalu. Meski aku berpura-pura tidak mahu mengenangnya, namun tragedi pada Oktober 1977 tetap utuh terpatri dalam kenangan. Tidak akan hilang selamanya. Betapa tidak, Oktober itulah bapa meninggalkan kami, pergi buat selama-lamanya. Pemergian yang sangat-sangat membenih kesedihan yang panjang. Hujung Oktober itu, 2 hari seusai aku menduduki peperiksaan LCE, bapa menghembuskan nafas yang terakhir. Di depan mataku sendiri, bapa pergi setelah mendeриtai penyakit lelah yang serius sejak sekian lama. Aku jadi kehilangan kata-kata. Hanya air mata yang mengalir tanpa sedar membasahi pipi jengkungku. Kesayuan telah menakluki jiwa remaja lelaki seperti aku. Bahkan aku sebenarnya memikirkan penderitaan demi penderitaan yang bakal menyapa setelah ketiadaan bapa. Bapalah semangat aku. Aku masih ingat beberapa hari sebelum kematiannya. Bapa masih membimbing aku untuk mengerjakan kerja-kerja sawah kecil kami. Arwah bapa bertenggek di atas permatang sawah sambil mengarahkan aku untuk buat macam itu, buat macam ini. Batuknya berpanjangan memecah keheningan lembah sawah yang jauh di hujung desa. Akan tetapi bapa tidak pernah mengalah. Dan aku sangat-sangat mengagumi kekentalan jiwa tuanya. Dan hujung Oktober itu aku kehilangan seorang bapa, seorang idola, pembimbing, seorang rakan memancing, rakan menjerat burung, rakan aku mencari kayu api dan macam-macam lagi. Ya Allah, aku benar-benar rasa kehilangan. Dan hujung tahun itu, aku dapat keputusan yang agak cemerlang dalam peperiksaan LCE aku. Aku dapat tawaran untuk memasuki sebuah sekolah berasrama di Ipoh pada awal tahun berikutnya. Ketika inilah aku mula terasa betapa bapa sudah tidak ada untuk menyokong keputusan yang akan aku buat. Mak hanya menyerahkan segalanya kepada aku. Sejak ketiadaan bapa, hidup aku bertambah payah. Mak tidak ada pekerjaan tetap, hanya mengambil upah melakukan kerja-kerja kampung. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu.
Aku sudah mula memikirkan untuk bekerja pada ketika itu. Ya, biarlah aku yang berkorban. Berkorban demi mak dan juga adik. Kakak dan abang sudah ada kehidupan mereka sendiri, jauh dari kampung halaman. Mak, Cik dapat tawaran ke sekolah teknik di Ipoh. Aku memberitahu mak dengan serba salah. Pagi itu aku mendapat surat tawaran untuk ke sekolah menengah teknik Ipoh. Aku jadi serba salah kerana hati aku berbelah bahagi antara masa depan dan tanggungjawab terhadap keluarga. Pi je lah, jawab mak pendek. Tidak ada riak tertentu di wajah tuanya. Aku tahu mak juga serba salah. Kerana kalau aku ke asrama, sudah tentu perbelanjaannya akan mengundang masalah. Sedangkan hidup kami sendiri, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Namun aku juga mempunyai cita-cita dan masa depan yang harus aku capai. Aku teringat arwah bapa ada menjual sebahagian tanah kami dan bayarannya belum dilunaskan. Pak Cik Aziz yang membeli tanah itu tidak melunaskan bayaran sehingga proses pindah milik selesai. Hanya itu harapan yang aku ada untuk meneruskan hasrat aku masuk ke asrama. Aku akan merayu kepada Pak Cik Aziz agar diberikan sedikit uang belanja aku ke asrama. Namun, orang tua tu nampak keberatan. Setelah beberapa kali merayu, akhirnya aku diberikan RM100. Dengan wang itulah aku menyewa sebuah kereta untuk ke Ipoh. Mak dan adik aku turut mengikut menghantar aku pada awal Februari 1978. Segala urusan pindah sekolah telah aku selesaikan sebelum ke Ipoh. Aku masih ingat hari itu hari Isnin, tanggal 6 Februari 1978. Aku bertolak ke Ipoh dengan kereta sewa yang uzur. Awal-awal lagi aku bertolak diiringi dengan mak dan juga adik. Kami tiba di Sekolah Menengah Teknik Ipoh ketika hari sudah petang. Aku mendaftar diri dan membayar segala bayaran yang diperlukan. Sebentar lagi aku akan masuk asrama dan mak akan ikut kereta sewa untuk pulang semula ke kampung. Baiklah, kamu semua sudah selesai pendaftaran, tapi sekolah akan ditutup sempena cuti tahun baru Cina. Jadi kamu boleh balik dahulu dan datang pada hari Isnin minggu depan. Terang warden asrama. Aku jadi terkedu. Aku memberitahu mak akan perkara itu. Mau tidak mau, aku terpaksa ikut mak dan adik untuk pulang ke rumah pada lewat petang itu. Pelajar
Setelah habis cuti tahun baru Cina, aku seharusnya kembali ke asrama. Akan tetapi ketika itu aku sudah tidak ada wang lagi. Habis. Untuk membeli beras kami sekeluarga pun kami tak ada wang. Macam mana untuk aku nak pulang ke asrama? Ya Allah. Saat ini aku berasa sangat sedih. Barangkali kalau bapa masih ada, sudah tentu dia akan bersusah payah mencari wang untuk aku bersekolah. Aku tahu bapa memang seorang yang sangat mengambil berat akan pelajaran aku semasa hayatnya masih ada. Aku akhirnya akur dengan takdir kemiskinan ini. Hasrat untuk melanjutkan pelajaran ke asrama tidak menjadi kenyataan. Aku tidak dapat kembali ke Ipoh kerana ketiadaan wang. Aku juga tidak sampai hati meninggalkan mak dan adik dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Jadi aku pasrah, ya Allah. Jadilah aku manusia keciciran. Aku tidak bersekolah pada ketika itu. Setiap hari, air mataku menitis melihat kawan-kawan sekampung yang berbasikal ke sekolah. Dalam usia aku 16 tahun, aku sudah mula melakukan kerja-kerja seperti yang dilakukan oleh arwah bapa. Aku ke sawah, aku ke hutan, aku ke baruh, aku ke sungai, semata-mata untuk mencari rezeki. Aku sembunyikan segala kesedihan aku agar tidak diketahui oleh mak. Dan jika aku benar-benar sedih, aku akan berlari ke sawah, bertenggek di atas permatang itu dan aku akan menangis sepenuh hati. Ada kalanya aku ke hutan, berbaring di bawah pokok sambil mengenang denai-denai yang pernah aku lalui bersama-sama dengan arwah bapa waktu kami mencari kayu api. Ketika itulah aku mula belajar meniup seruling bambu buatan sendiri. Aku sering ke baruh yang jauh, bersandar di tiang dangau dan bermain seruling untuk menghiburkan hati dan mengubati kesedihan. Walaupun bunyinya sumbang, itulah hiburan yang ada. Biarlah bunyi seruling sumbang itu bergema di serata lembah. Kerana itulah lantunan kesayuan jiwaku yang tidak dapat kuluahkan dengan kata-kata. Sebulan selepas itu, aku semakin tidak tentu arah. Perasaanku sering dihambat kekecewaan dan penyesalan. Aku tidak boleh berterusan menjadi orang terbuang seperti itu. Aku mesti bangkit dan aku mesti bertindak. Jadi aku mencari kembali seragam sekolah yang lama yang tidak kupakai itu. Baju putih yang usang itu kubasuh dan kusidai di tepi perigi. Seluar sekolah yang lusuh juga kubasuh dan kujahit mana-mana bahagian yang koyak. Koyak kerana seluar itu sering kujadikan pakaian harian untuk aku ke hutan dan ke lembah mencari rezeki. Satu pagi, aku berpakaian seragam sekolah seadanya. Mak hanya memandang kosong melihat gelagat aku. Aku nekat untuk ke sekolah lama aku. Aku akan merayu untuk bersekolah kembali. Aku berjumpa dengan pengetua dan guru penolong kanan dan aku ceritakan segala-gala yang aku alami. Akhirnya, mereka menerima aku semula. Aku disuruh masuk ke kelas lama aku, tingkatan 4 sains beraliran Inggeris. Dengan muka yang tebal dan wajah yang compang-camping, aku melangkah masuk ke kelas. Kebetulan ketika itu peperiksaan penggal pertama sedang berlangsung. Jadi aku tidak dipedulikan sangat oleh rakan-rakan. Aku juga menjawab soalan peperiksaan seperti murid-murid yang lain. Tapi aku langsung tidak dapat menjawab, mungkin kerana sebulan lebih aku tidak ke sekolah. Ketika keputusan peperiksaan dikeluarkan, aku mendapat tempat yang terakhir di dalam kelas. Begitupun aku sangat bersyukur kerana dapat kembali ke sekolah. Selepas itu, aku belajar bersungguh-sungguh. Aku juga melakukan pelbagai kerja kampung untuk membantu emak. Mujurlah, aku cepat sedar dan bertindak pantas untuk mengubah keadaan. Kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak berjaya. Kini, bapa dan juga emak
sudah tiada. Namun semangat mereka tetap menjadi penguat semangat aku. Aku tidak sempat membalas jasa bapa, tapi aku sempat membantu emak sehingga tutup usianya pada bulan Oktober 2010. Walaupun tidak terbalas sepenuhnya, tapi aku bersyukur. Walaupun kami miskin, tetapi kasih sayang bapa dan emak menjadikan aku seperti seadanya. Al-Fatihah untuk arwah bapa dan arwah emak. Terima kasih bapa, terima kasih emak. Ya Allah, aku rindu kedua-duanya. Di lembah sungai nan indah terdengar suara memecah, melayang bunyi seroleh kala senja. Gembala meniup lagu, berdaduh di rumpun bambu, dengan tak merasa jemu, menghiburkan rindu. Sawah luas terbentang, hijau nan mengawal, jauh pandangan, di situ tempat permainan. Di situ tempat dilahir, di mana aku dan dia memadu kasih asmara, akhirnya berpisah. Sawah luas terbentang, hijau nan mengawal, jauh pandangan, di situ tempat permainan. Di situ tempat dilahir, di mana aku dan dia memadu kasih asmara, akhirnya berpisah.